is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, this is a signal. Ini satu taktik yang boleh gunakan. Itu yang pertama. Pas kan saya cerita awal tadi kan, bagaimana pas pandang sebelah mata je dengan Bersatu. Dia kata Bersatu tak ada kekuatan, Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa baru-baru ni kan Parti Bersatu pun ada buat dia punya kongres juga. Oh, tiba-tiba ucapan Muhyiddin cakap dia akan bersara untuk pilihan parti untuk akan datang, pilihan presiden parti untuk yang akan datang dia tak akan bertanding. Jadi bila dia dah umum ni, oh macam Mahathir dulu kan, tahu. Oh, janganlah tarik balik. Jadi depa buat meeting malam tu lah, apa semua geng-geng Parti Bersatu ni. Secara tiba-tiba esok tu dia ada ucapan juga. Oh, dia pun cerita bini dia pun ni, perwakilan dia pun meeting lah apa semua. Tiba-tiba dia U-turn balik. Jadi apabila dia dah U-turn tu di dalam ucapan dia tu, lepas tu bila dah settle cakap apa semua ucapan dia, lepas tu keluar daripada dewan tu, dia ada sidang media bersama wartawan-wartawan. Lepas tu dia pun umum di depan wartawan ni, tiba-tiba dia U-turn balik. Kata, oh dia tak jadi untuk nak tak mau bertanding kan jawatan presiden Parti Bersatu untuk yang akan datang. Lepas tu tiba-tiba ada seorang wartawan pula tanya, adakah ini bernama gimmick? Oh, Muhyiddin marah Haji Tamah. Muhyiddin jadi macam koyak tu ya. Kita dah. Kalau hampa tengok kalau dekat TikTok banyak aku malas aku nak letak sebab aku nak bawa video bersama hampa respon Iswadi Moni terhadap ni gimmick yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin ni. Sebab apa? Sebab kita tengok dia ada salah satu ini apa yang Iswadi cakap. Ini adalah satu strategi Muhyiddin Yassin untuk nak tunjuk kata walaupun dia tak mau bertanding tapi tetap ada orang-orang dia nak juga Muhyiddin sebagai presiden. Inilah permainan. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar sampai habis dan last kali aku akan ulas respon daripada Iswadi Moni terhadap apa yang Muhyiddin buat ni. Apa yang gimmick permainan U-turn yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tiba-tiba peristiwa tersebut berlaku? Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba nak U-turn? Dia berlaku sebab kalau tuan-tuan perasan baru-baru ini Muhyiddin Yassin mengumumkan 3 hari lepas Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa dia akan bersara. Tuan-tuan ingat bahawa dia akan bersara. Okey, saya baca. Muhyiddin undur diri tidak pertahan jawatan presiden. Ini 24 November yang lalu. Parti Pribumi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh Parti Ahli Parlimen Paguh itu dibuat ketika berucap dalam Perhimpunan Agung PAT Bersatu ke-6 di IDC Shah Alam. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan saya tidak akan mempertahankan jawatan presiden dalam parti yang diadakan sebelum hujung tahun hadapan, katanya. Menurut Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan oleh Majlis Tinggi Bersatu tidak lama lagi. Pengumuman Muhyiddin disambut dengan laungan dari perwakilan minta dia menarik balik keputusan tersebut. Turut kedengaran suara pengurusi majlis minta hari bertenang dan duduk di kursi masing-masing. Okey. Tidak lama lepas itu, PAT Perwakilan Agung Tahunan Bersatu tolak keputusan Muhyiddin. Perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu sebulat suara menolak keputusan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan presiden. Keputusan itu dibaca pengurusi tetap Datuk Suhaimi Abdullah setelah selesai perbahasan 20 wakil yang berbahagian. Turut ditolak 2 lagi perkara yang dibangkitkan Muhyiddin, iaitu supaya Parti Bersatu mencari pengganti presiden dan pendiriannya untuk menjadikan pimpinan itu tahun agung ini sebagai yang terakhir. Suhaimi berkata penolak itu selaras dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 perlembagaan parti. MPT Bersatu menerusi mesyuarat tergempar secara konsensus menolak keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan. Akhirnya, disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sehari kemudian Muhyiddin sedia pertahan jawatan presiden. Tan Sri Muhyiddin bersedia mempertahankan jawatan presiden bagi pemilihan tahun hadapan. Muhyiddin berkata ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, termasuk isteri-isterinya Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, bahawa kewajiban beliau masih diperlukan bagi menggugurkan parti.
Selain itu, bagi memastikan kelangsungan momentum positif setelah pilihan raya. Now, dia kata tujuan dia nak tarik balik tu sebab dia nak memastikan momentum positif. Kenapa? Sebelum dia letak jawatan sehari sebelum tu, dia tak fikir ke benda tu? Okay, tuan-tuan, kan saya cerita, saya relate tadi Yang pertama, apa yang exercise yang berlaku ini, apa tujuan dia, tuan-tuan? Ini untuk menghantar signal kepada pemimpin-pemimpin PAS. Menghantar signal kepada orang yang mendesak di peringkat akar umbi yang mengatakan bahawa Bersatu bakal berkubur kerana kelemahan pemimpin seperti Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya yang berlaku. So beliau mengumumkan orang kata tidak bertanding, sebulat suara PAT, Perwakilan Agung Tahunan itu mengatakan tak nak, kami tak nak Perdana Menteri Presiden kami letak jawatan. Sehari lepas tu dia kata saya tak letak jawatan, menghormati keputusan yang dinyatakan oleh perwakilan. Now tuan-tuan, ini send a very strong signal kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, dia ada satu kumpulan yang mendesak Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan mendesak supaya beliau tidak bertanding sekali lagi kerana kelemahan yang dihadapi, kelemahan dan juga kekurangan, perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak layak bertanding. And that is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, this is a signal, ini satu taktik yang beliau gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS. Kan saya cerita awal tadi kan, bagaimana PAS pandang sebelah mata je dengan Bersatu. Dia kata Bersatu tak ada kekuatan, Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata bahawa akan berkubur kalau Muhyiddin Yassin tetap jadi presiden. Jadi akhirnya PAS pun berpaling. Dengan stand ini, apa yang Muhyiddin Yassin boleh capai, dia boleh kata pada PAS, PAS, tengok sini. PAS, tengok sini. Ni semua ni, sebulat suara kata, aku jangan letak jawatan. Erti kata, aku masih ada kekuatan. Kalau korang tak pandai baca read between the lines, tuan-tuan, itu yang masalah tu. Bila tak pandai baca read between the lines, itu yang jadi masalahnya. Jadi bila kita pandai baca read between the lines, baru kita nampak, oh, sebab itu ke kenapa dia tarik balik keputusan untuk nak letak jawatan. Oh, sebab itu. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, Muhyiddin Yassin telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes Felda. Okey, dia background dia macam ni. Dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa hutang Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, hutang-hutang peneroka Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Itu menurut dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Muhyiddin Yassin tak puas hati. Dia saman. Bila dia saman, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim kena jawablah saman tersebut, saman fitnah. So Anwar sedia buktikan di mahkamah Muhyiddin tak hapus hutang peneroka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang 8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun, Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang Felda dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutarbelitkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap sama Muhyiddin Yassin, Anwar memetik justifikasi pembelaan, iaitu bersedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Pengurusi PH itu mendakwa apabila hapus kira hutang 8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dalam memenuhi obligasi keuangan mereka. Pinjaman peneroka 8.3 bilion kekal dalam buku keuangan dan tidak dihapus kira setelah pentadbiran PN atau kerajaan BNPN. Tetapi sebaliknya, pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan perjanjian dana dan telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang 1 bilion dana untuk disalurkan dan dana atau diterima oleh Felda selama 10 tahun membolehkan pembayaran balik sukuk KP oleh Felda. Dana di atas boleh membolehkan Felda memenuhi obligasi-obligasi
keuangan untuk memanfaatkan peneroka Felda dan telah didasarnya pembiayaan atau menghapus kira hutang 8.3 bilion. Mahkamah Tinggi sebelum ini menetapkan sembang fitnah berlangsung selama 8 hari dan pembicaraan penuh iaitu dari 2 hingga 5 Disember, 16 hingga 19 Disember. Dalam jawapan yang difailkan oleh mahkamah, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang berunsur fitnah dan tidak benar walaupun defendant menyukuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Muhyiddin sebagai pelantik menegaskan bahawa penstrukturan semula hurtan Felda melalui kertas putih telah dibentangkan di bawah pentadbiran pertama Dr. Mahathir tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika kemudian menjadi Perdana Menteri, dia berjaya melaksana hapus kira hutang Felda pada 2021 sambil menegaskan isu hutang Felda terbagi pada dua iaitu isu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang meneroka kepada agensi itu. Ini bermakna kerajaan pembedahan yang kini dinamakan sebagai Kerajaan Madani tidak mahu meneruskan pelupusan hutang Felda yang telah dilaksanakan oleh pelantif. Motif defendant buat demikian adalah jelas supaya defendant dapat menyalahkan pelantif. Defendant kemudian mendabik dada pada hari peneroka bahawa defendant lah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang Felda. Kemudian mendakwa dokumen yang ditangani oleh Anwar berkenaan sukuk sebanyak 9.9 bilion dan geran 900 juta selama 10 tahun dan bukannya pelupusan hutang peneroka Felda. Oleh demikian, pelantif menegaskan bahawa pernyataan pembelaan adalah suatu pembelaan palsu, tidak berasas secara persoalan dan satu afterthought yang agak mustahil dan tidak boleh dipercayai dan wajib ditolak. Baik. Dia macam ni lah, panjang cerita dia. Tapi dia macam ni. Oh, 10,000 menonton kita ni. Okey, dia macam ni. Cerita dia macam ni. Mahathir, pelupusan hutang Felda ni memang diumumkan zaman Pakatan Harapan pada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi tak berjaya diteruskan pada zaman Azmin jadi Menteri Ekonomi, tapi tak berjaya diteruskan. Kenapa? Sebab pada masa itu kerajaan tumbang. Sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021, beliau telah mengumumkan pelupusan hutang Felda. Betul? Kita tidak menafikan pelupusan hutang tersebut. Tetapi umum dengan buat dua perkara berbeza, tuan-tuan. Memang beliau mengumumkan. Bila diumumkan, benda itu tidak diteruskan sehingga pada zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun hutang Felda tidak dihapuskan sehinggalah Anwar jadi Perdana Menteri pada Jun 2023 hutang itu dihapuskan. Kenapa? Bagaimana? Nah, tuan-tuan, walaupun perkara itu diumumkan tetapi mekanisme untuk penghapusan hutang Felda itu tidak ada. Muhyiddin Yassin tidak meletakkan mekanisme tersebut. Kemudian Muhyiddin Yassin menyatakan 10 bilion dan 900 juta sukuk yang diterbitkan oleh kerajaan itu adalah alasan untuk tidak menghapuskan hutang Felda. Bagi saya itu fitnah juga. Tapi tak apalah. Kenapa saya kata dia tak faham mekanisme pelupusan hutang Felda ni bagaimana? Bila hutang peneroka itu dihapuskan, siapa nak bayar kepada Felda? Sebab hutang itu di antara peneroka kepada Felda, bukan kepada peneroka kepada kerajaan. Felda ni bukan entiti di bawah kementerian. Dia adalah syarikat. So, bila Perdana Menteri mengatakan melupuskan hutang, soalan dia, habis Felda nak dapat duit dari mana? Felda nak dapat duit yang dah dihapuskan tadi itu daripada mana? Ada bilion ringgit yang dihapuskan, tetapi Muhyiddin Yassin tak nyatakan duit itu nak datang daripada mana. Nak bayar Felda macam mana? Sebab yang nak menghapuskan Perdana Menteri. Habis Felda akan terkontang-kanting. Akhirnya Felda berkemungkinan akan bankrupt dan ditutup. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, dia kata kita tak boleh buat macam ni. Kalau kita nak hapuskan hutang pemiutang, apa orang kata, orang yang berhutang itu kan, debtors itu kepada creditors dia, kita kenalah compensatekan creditors itu. Kita nak kata okey, tak bayar hutang kepada Felda. Okey, tak bayar. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Habis Felda, yelah dia tak payah bayar hutang pada menteri, habis kami. Jadi Anwar Ibrahim kata tak apa, kita terbitkan sukuk, kita bagi kepada kamu, kita buat macam macam ni, maka selesailah win-win situation kepada semua. Peneroka tak bayar hutang, Felda pun tidak akan melingkup dan terlungkup. Tetapi yang ni mekanisme yang Muhyiddin Yassin tak buat, tuan-tuan. Tak apalah, detail tu nanti kita akan faham. Dan kalau perkara ini benar, itu adalah defense yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam di dalam pembelaan beliau. So jangan risau, insya-Allah benda itu akan ada. Okey, geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar dah. Ini adalah signal kepada PAS kan. Signal dia nak tunjuk kata
Oh, orang nak lagi hak yang Muhyiddin Yassin ni. Ini kan ibarat apa yang Iswadi cakap, ini adalah signal kepada PAS. Walaupun Muhyiddin kononnya daripada diri dia sendiri dia dah tak mau jadi presiden, tiba-tiba ada orang-orang Parti Bersatu ni tetap nak juga Muhyiddin menjadi presiden. Jadi kalau hampa perasan, PAS ni pun depa dah kurang sangat-sangat dah beraktiviti dan juga berkempenkan, berucapkan ataupun depa buat majlis bersama dengan Muhyiddin. Depa dah kurang sangat-sangat dah. Hampa perasan tak? Dan disebabkan puak-puak PAS ni pun disebabkan depa disebabkan depa nampak geng-geng Parti Bersatu, budak-budak macam-macam hak di bawah, walaupun hak di bawah ni pun nampak depa duk hentam kan. Macai-macai Parti Bersatu ni pun depa duk hentam juga kepimpinan depa di atas, seperti mana Syafiq Halim lah, Cikgu Bat ni dia duk hentam timbalan presiden. Peja dia duk hentam kan. Jadi pergaduhan di bawah ni kan, untuk depa mendesak untuk menukar kepimpinan di atas, tapi akhirnya tidak berlaku. Muhyiddin tiba-tiba U-turn, apa kena kena hadap je lah Din Tompok ni. Tapi kan apa yang aku nampak kan, Parti Bersatu akan terkubur lah. Apa yang aku nampak, apa firasat aku, sebab apa yang aku tengok, dah 5 orang dah daripada Parti Bersatu tau, dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dah iktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kan. Tak ada ugutan, tak ada rasuah, malah SPRM pun dah panggil dah 5 orang ni, 4 orang dah siasat dah. Dan SPRM pun dah kata tak ada unsur-unsur rasuah, di sebalik 4 orang ni dah bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi daripada pihak PAS ni memang dah nampak, oh Bersatu ni memang dah rapuh ni, memang dah bermasalah dah ni. Jadi sebab tu kalau hampa perasan, PAS dia dah start abaikan Parti Bersatu. Dan satu lagi apa yang aku nampak kan, disebabkan Muhyiddin ni dia pun kurang, dia tak pandai handle sangat kan. Banyakkan majoriti yang Perikatan Nasional nampak hebat, nampak gah ni, bukan disebab Muhyiddin, bukan disebab Parti Bersatu, disebabkan PAS dia. Sebab PAS dia ada jentera, Muhyiddin ada duit. So Muhyiddin melaburkan kepada PAS untuk menggunakan jentera dia untuk nak memenangkan Perikatan Nasional. Yang lead, yang ketuai Perikatan Nasional adalah Muhyiddin Yassin. So Muhyiddin bagi duit melabur kepada Parti PAS, Parti PAS invest kepada orang-orang walau untip di bawah, dan orang yang invest ni lah dapat keuntungan. Tapi apabila orang yang invest ni dia dah tak invest kali kedua, dia dah tak invest kali yang ketiga, dia dah tak invest kepada PAS kali yang keempat, kali yang kelima. Jadi pelabur dia ni, PAS ni sebagai pelabur dia, PAS ni sebagai satu syarikat yang mengurus pelaburan yang diberikan oleh Muhyiddin kan. Oh Han tak bagi duit lagi kan, Han tak bagi duit lagi kan. So PAS pun start lah, malah aku nak ambil projek hang, malah aku nak ambil ni apa nama pelaburan hang, lagipun hang bukan ada duit 40 juta hang, 40 juta duit hang kan. Hang dah kena beku dengan apa nama SPRM. Lepas tu contoh okey, depa ada 20 orang, 30 orang ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Ibarat 20 orang tu adalah 20 anak syarikat. Dah 5 syarikat depa dah rugi, dah bankrupt kan. Ibarat macam tu lah, yang 5 orang yang dah bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. So daripada segi pemikiran PAS, alah 5 anak syarikat hang bankrupt babe. Dah 5 anak syarikat hang ni dah rugi besar kan. So aku tak boleh percaya lah hang ni. Ibarat macam tu lah sebagai contoh. Jadi disebab tu lah kepercayaan tambah hadiah awang lah terhadap Muhyiddin ni dia dah kurang lah. Pasal orang Muhyiddin yang kianat Muhyiddin balik, malah bukannya setakat kianat Muhyiddin, kianat Perikatan Nasional bersama dengan PAS. Jadi pakat-pakat perpecahan di dalam Perikatan Nasional, terutama Parti Bersatu, makin membara, makin merebak. Dan aku pun ada dengar, dan kita pun tengok dekat media sosial kan, ikutkan memang ada ahli parlimen daripada PAS yang 40 orang lebih tu yang nak sangat bagi sokongan kepada
Anwar Ibrahim. Tapi disebabkan mereka ada perjanjian ke apa, lafaz taklik ke apa, kalau hang khianat parti hang, bini hang akan diceraikan secara auto, talak 3. Dan segala apa yang hang guna melalui duit parti, segala gaji yang hang terima sepanjang hang bersama dengan parti, hang perlu bagi kepada parti. Mereka buat macam PAS tu adalah agama. Kan? Sehingga kalau khianat parti dia, khianat hadiah wang, apa, tuan badan kena ceraikan bini. Macam terjatuhnya talak 3 terhadap bini dia. Sampai tahu tu pemikiran Puak PAS ni. Itu orang kata kan, dia nak walak kepada parti. Dia nak ni, PAS ni dia nak ajak ni puak-puak dia walak, taksub. Kalau Hadi kata A lah tak boleh. Han tak boleh sebut B, Han tak boleh sebut C, D, E, F, G, Han tak boleh sebut. Itu ketaksuban tu berjaya dibuat ke dalam parti PAS, tapi tak berjaya di dalam Parti Bersatu. Jadi itulah daripada segi Parti Bersatu, inilah taktik-taktik yang dibuat oleh Muhyiddin Parti Bersatu ni. Kemungkinan depa dah plan dah, sebab depa nak alihkan perhatian. Kan? Dia nak alihkan perhatian. Cuba apa tengok selepas Muhyiddin Yassin umumkan kata dia tak akan bertanding untuk pemilihan parti, pemilihan presiden untuk yang akan datang. Esok tu wartawan mai 1000 habis. Kan? Wartawan mai 1000, dewan depa gila-gila punya. Sebab apa? Biasalah kan. Biasa wartawan macam tu, bila ada satu-satu isu terus pakat-pakat pergi 1000 untuk nak dapatkan maklumat yang terkini daripada tuan badan. Jadi apa-apa isu yang ada di belakang Muhyiddin, apa-apa isu yang ataupun kesalahan ke rasuah salah guna kuasa yang dibawa oleh wajah Muhyiddin akan terpadam sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab dah ada isu besar lain, isu-isu lain yang dapat tutup kesalahan-kesalahan dia. Itulah orang-orang politik, orang kata. Kalau hampa perasan tadi, isu Hadi pun dia ada cerita sekali pasal hutang faedah. Kan? Sebab apa? Orang-orang politik di dalam politik ni dah terlalu lama. Penipuan demi penipuan ni, anytime mereka boleh buat. Tak kala daripada segi hutang ke apa semua ni, dia seperti mana hutang faedah, dia boleh tipu, dia boleh spin, dia boleh kona untuk dia nak tunjuk diri dia ni yang terpaling baik, terpaling bagus. Kan? Sedangkan kalau setakat umum tapi hang tak bagi duit, tak ada settle juga. Kan soal yang hutang bernama faedah tu. Jadi sebab tu orang politik ni kan, anda kata dia ada satu-satu isu tu yang dapat memburukkan diri dia, dia akan create satu isu untuk nak bagi rakyat lupa akan kesalahan yang pernah dia buat. Muhyiddin Yassin dah 4 kes ke 3 kes macam digugurkan, dapat di AA kan, dilepaskan dan dilepaskan dan dibebaskan. Sekarang ni ada lagi 3 kes. Sekarang ni kes dia ni salah guna kuasa, lepas tu duit haram, pengubahan wang haram lagi kan. Jadi dia nak kena tutup kemaluan dia ni dengan dia buat satu-satu isu-isu hak gimmick sikit. Sebab tu bila macam ada seorang wartawan tanya, adakah ini gimmick atas dia punya hak yang umum, kata dia dah tak mau bertanding, adakah ini gimmick? Terus muka dia serius kalau hampa perasan. Jadi itulah last aku dok nak pesan dekat hampa, jangan mudah terpedaya dengan pemimpin-pemimpin yang gila kuasa, yang sakau, yang projek sampai menantu tak berani balik. Kenapa? Kalau Muhyiddin dan anak-anak menantu dia tak buat salah, kenapa menantu dia tak balik-balik sampai sekarang? Fikir yang tu ya. Kenapa menantu dia tak mau balik ke dalam Malaysia? Fikir yang tu. Kenapa? Kalau betul lah dia tu bersih, Muhyiddin Yassin tu bersih, anak menantu dia tu bersih, anak menantu dia akan balik ke dalam bumi Malaysia daripada tahun lepas lagi. Tapi kenapa anak dia lari meninggalkan Malaysia dah berbulan-bulan dan dah dikeluarkan notis merah, dan mana-mana kerajaan, mana-mana pegawai polis negara mana pun boleh tangkap menantu Muhyiddin. Kalau jumpa di mana-mana boleh pergi tangkap. Kalau dia ni betul bersih, ikhlas bantu rakyat, kan? Dia ucapan dia pun jernih-jernih, kan? Dia buat tindakan dia membela rakyat,
takkan buat hutang bertrilion-trilion, dia takkan merosakkan negara, dia takkan agihkan kuasa, dia takkan umpan supaya ahli parlimen undi dia, lepas tu dia bagi jawatan, lepas tu dia bagi duit juta-juta. So, apa yang berlaku? Hang pernah khianat orang, esok Allah hantar orang khianat hang. Hang pernah curi duit orang, hang pernah curi ataupun hang pernah salah guna kuasa terhadap orang, hang akan dikenakan kembali seperti mana yang hang buat. Sebab Allah Maha Adil. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan terpedaya dengan pemimpin yang penipu, pembohong, membahong. Jangan sesekali terpedaya. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Yang takkan manfaat untuk hang. Assalamualaikum.